Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Nur Hasina binti Nordin. Hari ini saya akan membentangkan soalan tutorial saya, yaitu stratifikasi sosial adalah satu sistem penyusunan taraf manusia berasaskan pewarisan kedudukan sosial. Konsep stratifikasi sosial. Istilah stratifikasi ataupun stratification berasal dari kata strata dan stratum yang bermaksud lapisan, di mana stratifikasi ini juga adalah salah satu konsep yang terdapat dalam bidang sosiologi yang merujuk kepada perbezaan yang berlaku pada individu ataupun kelompok dalam masyarakat berdasarkan status yang dimiliki. Selain itu, wujudnya masyarakat yang berlapis-lapis mengakibatkan terjadinya stratifikasi sosial, di mana stratifikasi ini juga lebih kepada lapisan maupun label yang wujud dalam menempatkan masyarakat tersebut mengikut kelas-kelas sosial yang berbeza. Selain itu, stratifikasi sosial juga adalah perbezaan individu atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara hierarki ataupun bertingkat. Dapat dilihat bahwa stratifikasi sosial ini terdapat dalam 3 bahagian, yaitu kelas tinggi, kelas tengah, dan kelas bawah. Selain itu, stratifikasi dalam sistem sosial bukan sahaja menggambarkan perbezaan yang wujud dalam kalangan masyarakat, tetapi ianya juga menentukan peranan mereka yang harus dijalankan, di mana peranan dan tugasan juga turut mempunyai nilai-nilai tertentu, dan hal inilah yang mewujudkan kepentingan dalam sosiologi. Seterusnya ialah pandangan ahli sosiologi. Menurut Pitirim E. Sorokin 1998, stratifikasi ini didefinisikan sebagai perbezaan penduduk atau masyarakat ke lapisan kelas-kelas secara bertingkat ataupun hierarki, di mana Sorokin juga berpandangan bahawa dasar dari lapisan masyarakat tersebut akibat daripada tiada keseimbangan dalam pembahagian hak-hak dan tanggungjawab masyarakat itu sendiri. Menurut Egon Ernest Begel pada tahun 1962, mentafsirkan stratifikasi sosial sebagai sistem yang mengukur dan menentukan kedudukan dalam lapisan masyarakat, di mana membentuk ketaksamaan sosial dalam kalangan mereka. Selain itu, menurut Karl Marx juga pada tahun 1969, stratifikasi sosial membentuk 2 golongan masyarakat, yaitu golongan berkuasa yang memainkan peranan penting dalam pengeluaran dan pengawalan terhadap pengeluaran. Golongan yang kedua pula ialah golongan pekerja yang dirujuk sebagai golongan yang tidak berkuasa. Menurut Davis dan More pada tahun 1969, beliau telah menghubungkan stratifikasi sosial dengan jawatan yang lebih cenderung dengan unsur kuasa dalam ilmu sosiologi. Seterusnya ialah faktor pembentukan stratifikasi sosial. Yang pertama ialah faktor kekayaan, di mana seseorang yang memiliki kekayaan yang paling banyak akan masuk ke dalam lapisan teratas, di mana kekayaan tersebut boleh dilihat dari segi harta maupun aset yang dimiliki oleh seseorang individu tersebut. Faktor yang kedua ialah kekuasaan. Individu yang mempunyai kuasa dalam mana-mana sektor akan berada di lapisan masyarakat yang teratas. Contohnya raja, pegawai terhormat, ketua, majikan, dan banyak lagi. Hal ini kerana mereka mempunyai kuasa terhadap orang bawahan mereka dari segi mengarah ataupun sebagainya. Faktor yang ketiga ialah keturunan ataupun kehormatan. Orang yang paling disegani dan dihormati juga adalah golongan kelas teratas dalam lapisan masyarakat. Hal ini kerana perkara ini sering berlaku dalam masyarakat tradisional, iaitu golongan tua ataupun mereka yang telah banyak berjasa. Faktor yang terakhir ialah pendidikan. Individu yang mempunyai tahap pendidikan tinggi
akan mendapat lapisan kelas teratas. Hal ini kerana individu tersebut lebih berpengetahuan dan berilmu daripada individu yang lain. Seterusnya ialah sifat stratifikasi sosial. Sifat ini terbahagi kepada 3, iaitu stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, dan stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial tertutup lebih kepada pelapisan sosial yang anggotanya dari setiap lapisan sukar untuk mengadakan mobiliti secara menegak, yang mana adanya batasan terhadap seseorang yang kemungkinan akan pindah kedudukan dari lapisan sosial ke satu lapisan sosial yang lain di mana bersifat tetap. Selain itu, salah satu jalan masuk ke dalam satu lapisan sosial adalah kelahiran, contohnya lapisan pada kasta dan masyarakat feodal. Seterusnya ialah lapisan sosial terbuka. Lapisan sosial yang bersifat dinamik yang sangat besar, yang mana setiap masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengalami mobiliti sosial dengan naik ke lapisan sosial yang lebih tinggi bagi memiliki kemampuan dan sebaliknya. Sifat terakhir ialah stratifikasi sosial campuran, di mana kombinasi daripada stratifikasi sosial terbuka dan tertutup. Seterusnya ialah pewarisan kedudukan sosial, yang merupakan salah satu faktor stratifikasi sosial dalam satu penyusunan taraf manusia, yang mana pewarisan ini merupakan faktor utama yang membawa kepada stratifikasi sosial. Pewarisan ini lebih membincangkan mengenai satu warisan yang diwarisi dari keturunan yang sebelumnya. Contohnya barang yang ditinggalkan, di mana barang berharga tersebut dapat menempatkan seseorang itu dalam satu lapisan yang tertinggi kerana nilai barang yang dipegang tersebut. Seterusnya dapat dilihat bahawa bentuk lain dari sistem pelapisan yang terjadi dengan sendirinya iaitu gender, di mana sistem pewarisan pada beberapa masyarakat menunjukkan kecenderungan bahawa lelaki berhak mewarisi lebih daripada perempuan, atau dalam bidang pekerjaan khususnya pada kehidupan masyarakat yang belum begitu moden, di mana dominasi lelaki terasa lebih kental dibandingkan dengan perempuan. Oleh hal yang demikian, dapat dilihat bahawa pewarisan merupakan faktor utama dalam stratifikasi sosial kerana ianya bukanlah satu pencapaian yang dibuat oleh seseorang, tetapi ia merupakan warisan berbeza dengan faktor-faktor yang lain, yang di mana faktor lain menggunakan tenaganya sendiri untuk naik ke peringkat atas, manakala pewarisan ini adalah satu warisan daripada keturunan sebelumnya yang menjadikannya sebagai golongan teratas. Akhir sekali ialah kesimpulan. Stratifikasi sosial adalah dikatakan sebagai satu keadaan yang wujud pada semua masyarakat dalam bentuk kecil maupun besar. Oleh itu, terbentuk daripada perwatakan yang berbeza dalam kalangan masyarakat yang terbentuk daripada peranan dan tugas yang berbeza yang dilakukan oleh setiap individu. Selain itu, stratifikasi dalam sosial yang menjadi asas kepada ketaksamaan sosial ini wujud dalam 3 unsur, iaitu status sosial, kelas sosial, dan kuasa. Setiap unsur ini memiliki peranan berdasarkan kepentingannya dalam sosial. Akhir sekali, unsur-unsur ini juga mempunyai ciri-ciri dan nilai yang tersendiri, di mana ada yang bergantung antara satu sama lain dan ada juga yang bersaing antara satu sama lain. Seterusnya ialah rujukan yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih.